Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak murid Ustaz yang Ustaz kasihi sekalian. Macam mana anak-anak murid Ustaz di rumah? Adakah sentiasa dalam keadaan sihat? Baik, bagus. Ustaz harap anak-anak murid Ustaz sentiasa dalam keadaan yang sihat, sejahtera, lagi gembira bersama dengan keluarga tercinta di rumah masing-masing. Sentiasa jaga SOP supaya kita dapat memutuskan rantaian COVID-19. Baik, kita bersama lagi dalam slot Jom Belajar bersama Ustaz Muhammad Fahmi bin Abdul Rahim. Dalam sedar tak sedar, nampaknya sesi persekolahan kita akan berakhir tidak lama lagi. Jadi Ustaz harap dalam masa yang berbaki ini, kita dapat bersama-sama sentiasa fokus untuk belajar, untuk menambah lagi ilmu pengetahuan kita supaya ianya berguna di kemudian hari. Boleh ya anak-anak murid Ustaz? Baik, tanpa membuang masa, kita meneruskan pelajaran kita pada hari ini dimulai dengan bacaan doa sebelum belajar. Baik anak-anak murid Ustaz, sila tanda tangan bersama-sama untuk kita baca bersama-sama doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakan kepada kami hikmah-hikmah-Mu dan berikan kami rahmat-rahmat-Mu. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi dengan bacaan doa sebentar tadi, kita mohon segala kebaikan daripada Allah supaya diberikan pemahaman tentang pembelajaran kita pada hari ini, insya-Allah. Okey, jadi sebelum kita memulakan tajuk kita pada hari ini, Ustaz ingin bertanya beberapa soalan kepada anak-anak murid Ustaz sekalian. Boleh ya? Seperti yang anak-anak murid Ustaz lihat di paparan yang disediakan, apakah gambar tersebut? Ya, betul. Itu adalah gambar rumah-rumah, suasana rumah-rumah di kampung. Nampak tu, ada tumbuh-tumbuhan hijau, ada belakang background ada bukit. Nampak macam suasana kampung tenang, harmoni dan gembira. Okey, baik, kita lihat pada gambar di sebelah pula. Baik, ini gambar apa pula? Okey, gambar ini kita lihat gambar yang sentiasa kita lihat ketika kita di bandar, penuh dengan bangunan yang tinggi-tinggi mencakar langit, yang rapat-rapat, berbeza dengan suasana kampung tadi. Tapi ada satu persamaan di sini. Apa dia? Baik, persamaannya adalah di sebelah satu rumah ada rumah lagi satu, dan di sebelah lagi satu rumah ada lagi satu rumah. Itulah yang kita namakan konsep berjiran. Berjiran ini adalah apabila ada rumah di sebelah rumah, di sebelah rumah, di sebelah rumah, di hadapan rumah, di belakang rumah. Itulah dia konsep berjiran. Jadi apa yang kita boleh kaitkan dengan pembelajaran kita pada hari ini? Baik, insya-Allah kita akan mempelajari tajuk yang baharu pada hari ini berkaitan tentang adab. Jadi pelajaran yang kita akan belajar pada hari ini berdasarkan tajuk Jiran Sepakat Membawa Berkat, ataupun intipati yang paling penting dalam pembelajaran ini adalah adab-adab berjiran. Baik, anak-anak murid Ustaz boleh buka buku teks di muka surat 174 supaya dapat lebih gambaran yang jelas. Baik, senarai kandungan pembelajaran kita pada hari ini. Inilah yang kita akan belajar pada hari ini. Apa dia? Baik, yang pertama adalah tentang pengertian jiran. Ustaz akan memberikan pengertian ataupun maksud apakah jiran itu sebenarnya. Dan yang seterusnya, yang kedua, Ustaz akan berikan terangkan dalil tentang adab berjiran. Apa dia dalil yang kita ambil, sama ada daripada Al-Quran ataupun Sunnah tentang adab-adab berjiran ini. Inilah yang kita akan pegang, kenapa kita kena beradab dengan jiran. Baik, yang seterusnya tentang hak-hak jiran. Hak-hak jiran ni Ustaz akan terangkan, akan berikan gambaran supaya anak-anak murid Ustaz lebih jelas tentang pembelajaran pada hari ini. Bagaimana cara kita nak beradab dengan jiran, apa dia hak yang jiran ada terhadap kita. Dan seterusnya, yang keempat, kita akan belajar tentang
kehidupan berjiran Rasulullah. Kita akan tengok bagaimana Rasulullah hidup berjiran ini supaya kita dapat mencontohi sikap Rasulullah yang sentiasa beradab dengan jiran baginda. Dan seterusnya yang terakhir, kita akan belajar tentang kepentingan adab berjiran. Sebab kita melakukan sesuatu takkan tak ada kepentingan, mesti ada kepentingan. Jadi kita akan tengok apa dia kepentingan yang kita dapat daripada kita beradab dengan jiran kita. Okey, jadi yang pertama kita lihat pada muka surat 174, kita lihat pada pengertian jiran. Apakah dia maksud jiran ini? Baik, jiran ialah orang yang tinggal berhampiran dengan rumah seseorang dan disebut juga tetangga. Ini dia. Ini yang Ustaz cakap tadi. Di satu rumah, di sebelahnya ada rumah, di sebelahnya ada rumah, di hadapannya ada rumah, di belakangnya ada lagi rumah. Itulah dia maksud jiran. Kalau anak-anak murid Ustaz nak tahu, ada diriwayatkan bahawa jiran ini siapa. Senang cara kita nak kira ataupun kita nak tahu siapa jiran kita. Kita lihat 40 rumah, di kiri, di kanan, di hadapan, di belakang. Itulah dia lingkungan ataupun kawasan jiran kita. 40 rumah, kiri, kanan, depan, belakang. So, kita boleh assume, kita boleh pastikan ini jiran kita, ini jiran saya, ini jiran dia. So kita akan lebih rapat dengan jiran kita. Baik, seterusnya kita lihat pada dalil tentang adab berjiran. Daripada mana kita ambil? Kita ambil hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Apa dia bunyi hadis tersebut? Bunyinya adalah seperti berikut. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Apa dia maksudnya? Maksudnya sesiapa man kana yu'minu billah, yang beriman dengan Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhirat, fala, maka janganlah, yu'dhi jarahu, janganlah menyakiti jirannya. Daripada hadis yang simple ini kita dapat simpulkan ataupun kita dapat fahamkan bahawa jika kita beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, maknanya kita lah yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, makna janganlah kita menyakiti jiran. Sebab tu kita belajar tentang adab-adab berjiran supaya kita tidak menyakiti hati jiran. Jika kita menyakiti hati jiran kita, automatically secara matematiknya, secara asasnya, secara basicnya, kita akan melanggar something yang menentukan keimanan kita kepada Allah dan juga hari akhirat. Itu yang kita nak elakkan. Jadi dengan cara kita beradab dengan jiran, kita akan lebih beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan yang seterusnya kita lihat pada hak-hak jiran. Baik, hak-hak jiran ini kita lihat gambar yang pertama. Apa dia gambar itu? Gambar ada dua orang sedang berbual sambil memanggang daging ataupun buat barbecue. Gambar ini Ustaz dapat rumuskan dari segi perbuatan. Dari segi perbuatan ialah dia tengah buat barbecue. So itu adalah merupakan perbuatan. Jadi kita lihat pada dari segi perbuatan, yang pertama kita kena menghormati adat, budaya dan juga agama jiran kita. Tidak semestinya jiran kita adalah orang Islam sama dengan kita. Kadang-kadang bila kita tinggal di kawasan yang berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang budaya dan agama, jadi sudah tentunya di sebelah kanan kita kemungkinan ada Cina, di depan kita mungkin ada India, di kiri kita mungkin ada Iban, di belakang kita mungkin ada siapa? Bangsa yang lain daripada kita. Jadi nak tak nak, mereka masih berjiran dengan kita, dianggap jiran dengan kita. Jadi kita kena menghormati adat, budaya dan agama mereka. Jangan kita kecam, jangan kita marah, jangan kita kita bertoleransi sesama jiran. Baik, yang kedua, tidak menyakiti jiran. Janganlah kita sakitkan jiran. Janganlah kita pukul dia pula kan. Tiba-tiba je, tak ada sebab, tak ada apa, tiba-tiba kita nak pukul. Itu dah salah. Jadi kita jangan menyakiti jiran. Baik, yang ketiga, kita kena memberikan pertolongan jika diperlukan. Jika kita lihat di
kawasan kejiranan kita ada yang memerlukan pertolongan. Misal kata dia sakit, tak ada siapa yang nak hantar ke hospital. Apalah salahnya kita yang ada kemampuan, kita yang ada kudrat, kita ada kuasa, kita cuba tolong dengan menghantarnya ke hospital. Kita memberikan pertolongan kepada dia. Itulah dia adab yang kita kena praktikkan. Baik, yang seterusnya, melebihkan sedikit masakan dan memberikannya kepada jiran. Ini yang Ustaz suka. Ini dulu-dulu kita, mak ayah kita sentiasa buat. Bila dia masak, dia akan lebihkan masakan itu sedikit dan seterusnya akan kongsi kepada jiran-jiran sekelilingnya. Kadang buat kuih lah, kadang buat bubur, dibagi. Jadi jiran-jiran sebelah rumah semua merasa. Itu yang best tu. Baik, seterusnya dari segi perbuatan yang terakhir, saling memaafkan kesalahan dan bertolak ansur. Inilah dia key yang paling penting dalam hidup berjiran. Kita kena sentiasa memaafkan kesalahan. Sebab apa? Sebab manusia ini tidak terlepas daripada kesilapan. Kita pun tak ada hari yang kita tak buat silap. Jadi kemungkinan ada satu hari kita terbuat sesuatu yang menyakitkan hati jiran. Kan? Sama juga dengan jiran tersebut. Ada satu hari yang kemungkinan dia menyakitkan hati kita. Jadi apalah salahnya untuk kita memaafkan jiran tersebut. Kita bertolak ansur. Baik, lihat gambar yang kedua pula. Kita lihat mereka macam tengah berkata-kata ke, dia tengah marah-marah. Kita tengok apa dia perbuatan tersebut. Ini kita tengok hak jiran dari segi percakapan. Kita di samping kita menjaga perbuatan kita, kita juga kena menjaga adab kita dengan jiran dari segi percakapan. Baik, kita lihat yang pertama, iaitu memberikan nasihat sekiranya perlu, dan seterusnya mengucapkan tahniah atas kejayaan jiran. Seterusnya menjaga pertuturan. Inilah dia. Bila kita berjiran, kita kena menjaga pertuturan dari segi kita bercakap, kita bermuamalah dengan dia, kita berkomunikasi dengan dia. Kita harus jaga pertuturan. Jangan ungkapkan kata-kata yang boleh mengundang sensitiviti. Cakap dengan baik, elok dan pekerti. Baik, seterusnya kita lihat gambar itu apa dia. Ada seorang lelaki rambut merah sedang dia tengah buat lubang dekat dinding. Jadi kawan dia yang sebelah stres. Baik, ini kita lihat dari hak jiran dari segi emosi. Selain daripada menjaga perbuatan, percakapan, emosi jiran pun kita kena jaga. Bukan main-main. Jadi yang pertama kita lihat, kena berprasangka baik dengan jiran. Okey, yang seterusnya, bersimpati apabila jiran ditimpa kemalangan. Iyalah, kalau kita ditimpa kemalangan pun kita nak orang kesian dekat kita. Takkanlah tiba-tiba orang lain ditimpa kemalangan kita nak gembira. Tidak, itu bukan konsep berjiran yang sebenarnya. Konsep yang sebenarnya adalah kita kena bersimpati. Baik, apa yang Ustaz ajarkan tadi tentang hak-hak jiran, ini adalah secara keseluruhan bagaimana kita nak berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan jiran. Bila kita melakukan ketiga-tiga aspek ini terhadap jiran, insya-Allah kehidupan kita berjiran akan lebih aman, sentosa, harmoni, dan insya-Allah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang seterusnya kita lihat pada kehidupan berjiran Rasulullah. Bagaimana Rasulullah SAW menjalani kehidupan berjiran. Kita akan lihat bagaimana akhlak Nabi dalam berjiran. Yang pertama, Nabi Muhammad, Nabi ni, Rasulullah ni akan berbuat baik dengan jirannya. Kita tengok contoh. Rasulullah sentiasa berbuat baik dengan jiran dan tidak pernah menyakiti mereka walaupun jirannya seorang Yahudi. Ini yang penting tu tadi. Kan Ustaz ada cakap tadi, kalau sebelah kanan kita Cina, sebelah depan kita India, sebelah kiri kita Iban, tidak terkecuali dengan adab-adab kita untuk berjiran dengan mereka. Sebab kita ambil contoh daripada cerita Nabi, kita ambil contoh daripada akhlak Nabi. Nabi walaupun jirannya adalah seorang Yahudi, Nabi masih lagi beradab dengannya. Itu yang kita kena contohi. Baik, yang kedua, kita tengok akhlak Nabi. Nabi sentiasa peka dengan kebajikan jiran.
Okey, kita lihat contohnya. Apabila memasak makanan, Rasulullah menggalakkan kita memberikan sedikit makanan kepada jiran, terutamanya apabila berlaku kematian dan musibah. Ini yang Ustaz cakap tadi. Nenek-nenek kita, mak-mak kita dulu dah buat dah benda ni. Sebab apa? Sebab contohi akhlak Nabi. Itu yang kita kena teruskan juga. Dan juga akhlak Nabi, Rasulullah melarang kita membiarkan jiran berada dalam kelaparan sedangkan kita kekenyangan. Baik, yang seterusnya, Rasulullah sentiasa menghargai jiran. Bagaimana? Kita tengok contohnya. Rasulullah sentiasa berpesan agar kita kerap memberikan hadiah kepada jiran dan mendahulukan jiran yang berdekatan. Nabi suka bagi hadiah, kan? Jadi kita kena contohi Nabi. Okey, yang seterusnya, Rasulullah juga menegah kita meremehkan pemberian jiran walaupun kurang bernilai. Contohnya, kalau ada orang bagi, kan, ada jiran kita bagi kuih, tapi kuih tu kita tak suka, kan? Tapi janganlah kita tak terima. Kita terima dengan baik, cakapkan terima kasih. Lepas tu kita balas pula bagi dia kuih yang lain. Itu baru harmoni, itu barulah kehidupan berjiran yang sebenar. Baik, seterusnya kita sampai yang terakhir. Yang terakhir apa dia? Yang terakhir adalah kepentingan adab berjiran. Apa yang kita dapat? Baik, kepentingan adab berjiran ini ada 3 kategori, iaitu yang pertama dari segi individu, yang kedua dari segi masyarakat, dan yang ketiga dari segi negara. Baik, dari segi individu, apa yang kita akan dapat daripada segi individu? Kita akan mendapat pahala dan keredaan Allah. Siapa yang tak nak, kan? Dah lah dapat pahala, dapat redha Allah, Masya Allah, insya Allah syurga. Seterusnya, menjamin ketenangan emosi. Ialah bila kita dah berbuat baik dengan jiran, kan, berbuat baik dengan orang, tak ada iri hati, tak ada hasad dengki. Jadi kita akan sentiasa tenang jiwa dan emosi. Baik, kita lihat pada dari segi masyarakat pula. Masyarakat, bila kita beradab, kan, kita memelihara adab kita sesama jiran, insya-Allah kerja yang berat itu akan menjadi ringan. Ialah, kan, kita selalu dengar pepatah menyatakan bahawa yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Itulah dia peribahasa. Bila kita melakukan suatu perkara itu secara beramai-ramai, alhamdulillah, insya-Allah perkara itu akan menjadi lebih senang dan mudah untuk kita laksanakan. Baik, yang seterusnya, masyarakat akan hidup damai dan harmoni. Itu yang Ustaz cakap tadi, kan, bila kita tak ada iri hati dengan orang, tak ada hasad dengki dengan orang, kita akan sentiasa tenang. Seterusnya, gejala negatif dapat dibanteras. Betul, bila kita menjaga sesama kita, kan, kita tengokkan rumah sebelah, jiran tengokkan rumah kita, kan, insya-Allah perkara-perkara negatif yang berlaku akan dapat dihalang. Dan seterusnya, memupuk silaturahim. Yang seterusnya, dari segi negara, apa yang akan negara kita dapat bila kita melakukan adab berjiran dengan betul, kita beradab dengan jiran, hidup sentiasa harmoni, aman, sejahtera, negara akan maju dan menarik kedatangan pelancong. Sebab apa? Sebab ialah bila kita hidup berbagai bangsa, kan, ada Cina, India, Melayu, Kadazan, Iban, apa semua, tapi kita dapat hidup bersama dalam satu komuniti yang baik, yang harmoni, kan. Jadi ia akan menimbulkan tanda tanya kepada pelancong-pelancong luar, dan itu yang akan menarik minat mereka untuk singgah ke Malaysia untuk lihat macam mana dia orang boleh hidup dengan aman, harmoni, sedangkan berbeza agama, budaya dan adat. Jadi itu akan lebih menguntungkan kepada negara. Dan seterusnya, bila pelancong datang, ekonomi negara bertambah baik. Bila pelancong datang, dia spend duit dekat negara kita, ekonomi kita makin baik. Jadi insya-Allah negara kita akan lebih maju, harmoni dan berkat. Itulah dia bila kita mengamalkan apa yang Rasulullah ajarkan, apa yang Rasulullah tunjukkan dengan beradab bersama jiran, kan, itulah dia kepentingan-kepentingan ataupun kebaikan-kebaikan yang kita akan dapat. Jadi setiap yang Rasulullah lakukan bukan perkara yang sia-sia. Setiap yang Allah suruhkan bukan perkara yang sia-sia. Jadi apalah salahnya
untuk kita amalkan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Rasulullah tunjukkan. Kan? Baik, anak-anak murid Ustaz yang dikasihi sekalian, kita telah sampai di penghujung slot Jom Belajar Bersama Ustaz Muhammad Fahmi. Baik, jadi sampai di sini saja. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel Ustaz supaya kita dapat memberikan lebih manfaat kepada orang lain. Tidak kita simpan ilmu itu pada diri kita sahaja, kita dapat menyebarkan kepada orang-orang lain juga. Jadi dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di lain slot di pembelajaran yang baru.